Ketika di Regimen Ketiga Peninjau, saya telah ditumpangkan ke markas 2 Brigade yang bertempat di Ipoh sebagai pegawai perisikan dan juga pegawai perhubungan. Di sinilah satu operasi besar-besaran telah dilancarkan yang bernama Operasi Iblis bertempat di kawasan Hutan Korbu, Sungai Siput dan Tanah Hitam. Di dalam operasi inilah Kapten Mohana Chandran Belayuthan telah gugur ditembak oleh pengganas komunis yang beroperasi di kawasan tersebut. Dengan keberanian Kapten Mohana Chandran, beliau telah dianugerahkan Seri Pahlawan Gagah Perkasa oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 7 Jun 1972. Pada 13 Jun 1971, selepas 10 hari membuat rondaan untuk menjejaki PK di kawasan hutan Simpan Kintab, pasukan 4 Ranger yang diketuai oleh mendiang Kapten Mohan telah menjumpai sebuah kem PK yang dianggarkan boleh memuatkan seramai 50 orang. Namun demikian, kehadiran mereka telah disedari oleh musuh. Maka berlakulah satu pertempuran yang begitu hebat di antara kedua-dua pasukan. Akhirnya, Kapten Mohan telah terbunuh dan 2 anggota lagi turut tercedera. Satu-satu detik di Regimen Ketiga Peninjau Diraja yang tak dapat saya lupakan ialah semasa saya telah terpilih mewakili kesemua pasukan Kor Peninjau Diraja untuk membawa The Corps Royal Colours atau Panji-Panji Diraja adalah satu-satunya kebanggaan satu pasukan angkatan tentera semasa ulang tahun kemerdekaan Malaysia pada tahun 1971 di Dataran Merdeka. Alangkah bangganya saya semasa berjalan lalu di hadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong serta Div-Div Kehormat. Ketika itu sayalah orang yang pertama berjalan lalu memula perbarisan berjalan kaki yang begitu besar. Lieutenant Muda Salihuddin mengetuai perarakan sempena menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 1970. Dengan kelulusan dan kemahiran yang dimiliki dalam bidang perisikan, saya telah ditumpangkan ke Korisi ATM. Di Korisik, saya telah ditempatkan di Angkatan Tentera Cawangan Khas ATCK atau Military Intelligence Special Branch di Bukit Aman pada tahun 1972 sebagai pegawai perisikan tentera Military Intelligence Officer MIO. Di ATCK, saya telah ditugaskan sebagai MIO Sandakan, Sabah. Memandangkan di Sandakan, Sabah buat masa itu tiada ancaman daripada sebarang elemen subversif ataupun dari lain-lain ancaman, maka saya telah ditempatkan menjadi pegawai penyelaras operasi bersama Indonesia, Malaysia di Wong Padong, Semangang, Division Kedua, Sarawak di bawah Pegawai Perisikan Tentera Sarawak Kapten Maulud Ma'amin, Lieutenant General Datuk Maulud Ma'amin yang lokasinya di Kuching, Sarawak. Saya telah ditempatkan di sini untuk menyelaraskan kesemua informasi dan maklumat termasuk mengawal kesemua operasi gabungan berkaitan dengan ancaman komunis di Malaysia dan Indonesia. Pada masa itu juga, satu serang hendap telah dilakukan oleh segerombolan pengganas komunis di Jalan Biawak Titiakar, Lundu, di bahagian pertama, yang mana 15 orang anggota keselamatan daripada Regimen ke-7 Ranger Malaysia telah terkorban. Oleh demikian, saya telah diarahkan oleh Lieutenant General Datuk Maulud Ma'amin ke Lundu untuk mencari maklumat membenteras kesemua pergerakan komunis di sana. Semasa di Lundu, saya telah diarahkan oleh Lieutenant General Datuk Maulud Ma'amin untuk mengendalikan satu operasi yang dinamakan Operasi Teliti 2, iaitu satu operasi bersama pihak cawangan khas Polis Diraja Malaysia, Cawangan Sarawak dan bahagian perisikan Angkatan Tentera. Operasi ini dilancarkan berikutan kejayaan pihak cawangan khas Sarawak di bawah pimpinan Deputi Superintendent Polis Yuen Yat Leng, Commissioner of Police. Commissioner of Police Datuk Yuen telah berusaha dengan gigihnya sejak tahun 1971 menusupi organisasi dan rangkaian perhubungan pasukan militan Parti Komunis Kalimantan Utara PKK-UNKCP. Di Lubuk Antu, Semanggang, ketika itu seorang pengganas komunis telah menyerah diri kepada orang kampung. PK berkenaan telah diserahkan kepada pihak polis cawangan khas Semanggang. Semasa soal siasat dilakukan terhadapnya, pihak polis telah mendapati satu maklumat yang amat penting yang mana pengganas yang menyerah diri ini daripada anggota unit bersenjata 1026 Pasukan Rakyat Kalimantan Utara Paraku. Tetapi unit penggempur yang bergerak dan beroperasi di kawasan Semanggang ini sebenarnya ialah daripada unit bersenjata 330 Paraku. Berikutan penyerahan pengganas komunis berkenaan, satu operasi telah dirancangkan untuk menjemput keluar Komander Pasukan Bersenjata 330 Paraku, Komander Pham Zhe Hyong dan isterinya Komrad Hoi Yang. Saya sebagai Military Intelligence Officer Sarawak ketika itu, kata Lieutenant General Datuk Maulud Ma'amin sewaktu diwawancara kira-kira 30 tahun selepas kejadian. Diarah mengetuai misi tersebut tetapi oleh kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan ketika itu, tempat saya telah digantikan oleh Major Datuk Salihuddin Abdul Muttalib. Saya menaruh kepercayaan setinggi-tingginya terhadap Major Datuk Salihuddin Abdul Muttalib untuk memimpin 3 orang anggota bekas pengganas komunis yang baru saja menyerah diri untuk menangkap Komander Pham Zhe Hyong dan isterinya hidup-hidup ataupun membunuh mereka saja jika perlu. Major Datuk Salihuddin Abdul Muttalib telah diarahkan untuk mengetuai sendiri operasi Teliti 2 ini dengan bantuan 3 orang pengganas komunis yang baru saja menyerah diri 2 hari yang lalu.
Saya tidak tahu bagaimana perasaan Major Datuk Salihuddin Abdul Muttalib apabila beliau saya arahkan untuk membawa 3 bekas pengganas komunis yang belum begitu dikenalinya bagi melaksanakan misi yang sebegitu penting dan berisiko yang amat tinggi. Menurut Lieutenant General Datuk Maulud Ma'amin, Major Datuk Salihuddin Abdul Muttalib menerima tanggungjawab yang telah diarahkan dengan senyum ketawa sahaja. Saya amat gembira beliau kemudian berjaya melaksanakan misi sebagaimana yang saya telah rancangkan. Menurut Polis Komisioner Datuk UN, sepanjang pengalamannya terdapat terlalu sikit Surrendered Enemy Personnel SEP yang tidak jujur. Kalaupun mereka tidak jujur, mereka tidak akan berbuat demikian dalam waktu yang panjang. Ia bergantung kepada cara mana mereka dikendalikan. Ramai pegawai tentera dan polis tidak faham hal melakukan kesilapan katanya. Mereka mahukan setiap SEP bersikap jujur 100% sejurus selepas mereka menyerah diri. Oleh sebab itu, kita harus bersabar dan sentiasa cuba untuk memenangi hati mereka sebelum mengharapkan kejujuran yang tidak berbelah bahagi daripada mereka, ujar Datuk Seri Yuen Yat Leng. 3 orang SEP yang akan bergerak bersama-sama beliau ialah SDOX, SEPY, SEPZ dan SEPV. Sebelum operasi teliti dilaksanakan, saya dikehendaki belajar cara-cara hidup sebagai seorang pengganas komunis serta gerakan-gerakan yang dilaksanakan oleh mereka sehari sebelum kami bergerak. Kami bergerak ke Simpang Engkelili, Semangang dengan dihantar oleh kenderaan MIO yang dipandu oleh Perbet Omar pada jam 11.30 malam, 16 Julai 1972. Kami meninggalkan Balai Polis Semangang setelah makan malam dan menerima maklumat daripada District Special Branch Officer DSBO Deputy Superintendent Polis Bobby Ong Yon Chuan. Setelah berjalan lebih kurang 1 jam, kami diturunkan 500 meter dari persimpangan masuk ke Engkelili. Perbet Omar terus kembali ke Semanggang setelah kami semua diturunkan. Dari situ, kami kesemua dikehendaki berjalan kaki ke lokasi yang telah ditetapkan lebih kurang 1 jam. Jam 04.30 pagi kami telah mengambil tempat masing-masing untuk membuat serangan hendap. Lebih kurang pada jam 06.15 pagi 17 Julai 1972, SEPY pergi seorangan ke sebuah rumah penyokong mereka dan meninggalkan sepucuk surat untuk disampaikan kepada Ketua Pasukan Bersenjata 330 Komander Pham Zae-hyong. Semasa operasi teliti 2 ini berlangsung, kami tidak dibenarkan membawa sebarang apa jua makanan. Kami hanya dibekalkan dengan senjata dan peluru sahaja. Sewaktu menunggu kedatangan Komander Pham Zae-hyong dan Komrad Hoi Yin, kami tinggal di dalam belukar berdekatan dengan rumah penyokong tersebut dan pada setiap hari SEPY akan keluar mengambil makanan yang telah dimasak oleh penyokongnya yang berhampiran. Memandangkan kesemua masakan yang diberi tidak halal, maka saya terpaksa memakan roti kering, bekalan yang saya bawa hasil masakan isteri Perbet Omar, pemandu kereta MIO dan minum air sungai sahaja. Kami dilarang sama sekali memasak sebarang makanan semasa operasi teliti 2 ini. Semasa menunggu, kami habiskan masa dengan persiapan dan juga rehearsal cara-cara hendak menangkap mereka berdua. Mengikut perjanjian antara SEPY dan penyokongnya, ketibaan Komander Pham Zae-hyong dan Komrad Hoi Yin di rumah penyokong tersebut akan dimaklumkan melalui isyarat batuk oleh penyokong. Sebagaimana yang telah dijanjikan, tepat jam 00.00 malam 20 hari bulan Julai 1972, saya terdengar bunyi batuk dari arah rumah penyokong. Itu dia sudah datang, kata SEPY. Baiklah. Lu pergi sekarang dan jaga baik-baik. Baik, jawab SEPY lalu dia mencapai senapang LE rifle-nya terus meninggalkan kami. Mengikut perancangan, SEPY akan pergi menjemput Komander Pham Zae-hyong dan isterinya Komrad Hoi Yin serta membawa mereka melalui lorong tempat saya berada. SDO, Special Duty Officer X, bekas pengganas komunis yang telah menyerah diri dan ditugaskan sebagai juru cakap di antara SEP dan saya. SEPZ dan SEPV menanti untuk menangkap atau membunuh Komander Pham Zae-hyong dan isterinya. SEPY akan berjalan di hadapan dengan meninggalkan Komander Pham Zae-hyong dan isterinya dalam jarak antara 2 hingga 4 ke 5 meter sahaja. Saya akan berada di atas lorong, manakala SDOX, SEPZ dan SEPV akan berada di sebelah kiri saya. Apabila sampai di hadapan, SEPY akan melompat ke belakang saya untuk mengambil perlindungan. Dengan cara ini, dapatlah saya menerkam ataupun melepaskan tembakan ke arah Komander Pham Zae-hyong dan isterinya. Semasa SEPY keluar menjemput Komander Pham Zae-hyong, saya telah mengarahkan SDOX, SEPZ dan SEPV untuk mengambil tempat masing-masing yang sesuai supaya serang hendap tersebut dapat dilaksanakan dengan jayanya. Sejurus selepas SEPY meninggalkan kami, saya mendengar bunyi pergerakan dalam keheningan tengah malam tersebut. Saya tidak begitu khawatir dengan bunyi tersebut kerana telah mengetahui bahawa bunyi-bunyi tersebut ialah datangnya dari bunyi pergerakan SEPY, Komander Pham Zae-hyong dan isterinya. Dengan itu, saya bertambah yakin operasi teliti 2 yang sedang berlangsung ini berjalan dengan lancar sebagaimana yang saya rancangkan. Dengan senjata submachine gun SMG yang telah siap sedia bercekah, saya menanti ketibaan SEPY dalam kegelapan malam dengan hati yang berdebar-debar.
Lama-kelamaan bunyi pergerakan yang saya dengar semakin hampir dan degupan jantung saya semakin kencang. Setibanya di hadapan saya, SCPY melompat ke belakang saya. Komander Farm Zae Hyong tiba-tiba berada di hadapan saya kerana agak begitu rapat beliau berjalan dengan SCPY. Oleh yang demikian, rancangan untuk menangkap Komander Farm Zae Hyong dan isterinya hidup-hidup tidak dapat dilaksanakan. Rancangan untuk tindakan membunuh kedua-duanya harus dilaksanakan serta-merta. Dengan tidak berlengah-lengah lagi, saya menarik picu senjata SMG saya untuk melepaskan satu tembakan semburan ke arah Komander Farm Zae Hyong dan isterinya. Oleh sebab tembakan yang saya lepaskan terlalu dekat, iaitu kira-kira 1 ke 2 meter sahaja jaraknya, menyebabkan Komander Farm Zae Hyong yang terkena tembakan saya itu tidak rebah. Peluru yang saya semburkan itu telah tembus terlalu laju hingga sasaran tidak rebah. Walau bagaimanapun, saya terdengar isterinya Comrade Hoi Yin yang berada di belakangnya telah rebah ke bumi selepas semburan 20 butir peluru selesai saya muntahkan ke arah mereka dalam kegelapan malam itu. Sejurus lepas itu, saya melihat Komander Farm Zae Hyong masih berdiri tegak sambil melepaskan tembakan melulu beberapa butir semburan ke kiri dan ke kanannya dan saya menjadi bertambah cemas. Dengan erat, saya menggenggam laras senjata SMG yang kehabisan peluru itu lalu melepaskan satu pukulan ke tengkuk Komander Farm Zae Hyong. Oleh sebab hayunan saya yang begitu kuat dan tepat mengenai sasarannya, maka Komander Farm Zae Hyong rebah ke tanah dan senjata SMG yang saya pegang juga lucut dari genggaman saya lalu terpelanting ke dalam semak. Saya terus menerpa ke arah Komander Farm Zae Hyong sambil dengan pantas memulas tengkuknya beberapa kali. Kemudian secepat kilat saya mengeluarkan pisau yang berada di pinggang serta terus membenamkan hujung mata pisau saya hingga ke hulunya ke dada Komander Farm Zae Hyong dengan 2 tikaman. Selepas itu, saya terdengar Comrade Hoi Yin yang sedang mengerang kesakitan di hadapan saya dan kerana khawatirkan beliau akan bertindak secara membuta tuli melepaskan tembakan lagi ke arah saya, dengan tidak berlengah-lengah saya pun melompat pula ke arahnya serta membuat 2 tikaman ke dada dan perut pengganas wanita berkenaan. Setelah senyap dan tidak bernyawa lagi dari kedua-duanya, selepas itu barulah saya meninggalkannya. Setelah pasti yang kedua-dua pengganas telah tidak bernyawa lagi, saya pun memeriksa kedua-dua badan mereka. Peristiwa ini telah memberi kesan trauma yang mendalam terhadap diri saya dan mengalami penyakit anemia sehingga kini. Untuk makluman, saya telah diberhentikan dari Angkatan Tentera Malaysia di atas sebab-sebab kesihatan, medical boarded 40% disability pada tahun 1983 selepas peristiwa ini. Saya pun mengumpul senjata peluru dan kesemua peralatan yang didapati daripada kedua-dua pengganas komunis itu. Barang-barang yang diperolehi ialah satu pucuk senapang AK-47 bersama 4 kelopak penuh dengan 100 biji peluru. Satu stand gun bersama 2 kelopak penuh dengan 40 biji peluru. 120 butir peluru 7.62. 50 butir peluru 9mm. 2 beg galas yang berisi kelengkapan peribadi. Peta kawasan. Dokumen dan risalah komunis termasuk banyak buku-buku ajaran Mao Zedong. Oleh sebab Komander Farm Zae Hyong dan Comrade Hoi Yin merupakan ketua kumpulan serta pemimpin tertinggi bagi kumpulan Combat Unit 330 North Kalimantan People Guerrilla Front mereka, maka dari beg galas kedua-duanya saya perolehi wang kertas ringgit Malaysia dan Indonesia rupiah di samping seketul emas. Saya hanya mengambil 2 utas jam tangan yang dipakai oleh Komander Farm Zae Hyong dan Comrade Hoi Yin sebagai tanda kenang-kenangan dan tidak mengambil sesen pun wang. Kesemuanya saya berikan kepada SDOX supaya dibahagi-bahagikan sesama mereka. Kedua-dua jam tangan tersebut masih ada di dalam simpanan saya sehingga hari ini. Untuk mengimbas kembali, sewaktu saya melepaskan tembakan ketika itu ke arah Farm Zae Hyong dan isterinya, saya hanya mendengar 1 atau 2 butir tembakan yang ditembak oleh salah seorang bekas pengganas yang berada di sebelah kiri saya. Entah ke mana hala tembakannya, saya juga tidak tahu. Apa yang pasti selepas pertempuran selesai, saya membuat pemeriksaan peluru serta senjata dan didapati 2 biji sahaja yang telah digunakan oleh SDOX. Malangnya senjata SDOX telah jam peluru melekat di dalam chamber senapangnya, manakala 2 lagi, iaitu SEPZ dan SEPV, langsung tidak melepaskan apa-apa tembakan. SEPY yang berada di belakang saya tidak membuat apa-apa tembakan oleh kerana beliau telah diarahkan supaya berdiam diri sahaja. Selain itu, mereka juga tidak berbuat apa-apa sewaktu saya bertindak ke atas Komander Farm Zae Hyong walaupun mereka mengetahui yang isterinya Hoi Yin masih bernyawa dan boleh mengakibatkan kecelakaan kepada saya. Saya kira mereka berdua tidak sampai hati untuk bertindak ganas terhadap Komander Farm Zae Hyong dan isterinya Hoi Yin. Setelah mendengar dengkuran nafas Comrade Hoi Yin lebih kurang 10 minit, barulah beliau berhenti daripada dengkurannya sekaligus berhenti daripada menghirup udara bersih di tengah-tengah keheningan malam itu bagi menyahut panggilan ajal lantaran penglibatannya dalam satu perjuangan yang sia-sia serta dikutuk masyarakat.